Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa saya lagi, Maya Syukur, editor majalah Impianan dalam segmen Sembang Deko. Sembang Deko pagi ini lebih meriah bersama Bank Islam. Tadi dah tengok kan, saya tunjukkan anda macam mana rumah dah siap cantik-cantik, tiba-tiba kena roboh. Hai, seramnya. Siapa tak berputih mata kalau dah tengok rumah dah buat, dah cantik-cantik, dah rasa macam rumah idaman, tiba-tiba kena roboh. Pagi ni saya nak bawakan anda dengan untuk kupasan yang lebih menarik. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan pakar ID kita, iaitu Encik Niza dan juga Puan Ros, pemilik rumah sendiri. Tapi rumah dia tak kena roboh ya. Hello hampa. Tu dia, hello hampa dah keluar dah trademark dia. So walaupun saya menjemput Puan Ros kat sini sebab nak kongsikan dengan anda macam mana beliau membina rumah tanpa diroboh. Sebab nanti anda ingat dia rumah dia kena roboh. Tak sebenarnya. Dan mengapa Encik Niza berada bersama saya pagi ni? Sebab Encik Niza akan cerita dan akan kupaskan dan akan tegaskan dekat sini apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan sebab apa rumah anda yang dekat luar sana tu dah kena roboh. Encik Niza, tadi kita dah dapat tengok. Robiti macam rumah orang dah siap, dah semua dah cantik dah ni. Tiba-tiba kena roboh. Dengan isu semasa sekarang, semua orang tengah duk risau rumah diorang kena roboh. Dah buat renovation, dah duduk bertahun-tahun, tiba-tiba takut rumah kena roboh. Dengan isu-isu sekarang ni, pihak-pihak berkuasa dah mula tengok balik. Boleh tak Cik Niza kongsikan apa puncanya dah dapat rumah dah cantik, sasar dari developer dah buat elok-elok, dah dapat rumah tapi pergi buat renovation, lepas tu kena roboh. Apa puncanya Cik? Senang aja saya nak cakap, sebab kena roboh maksimum lah, sebab tak dapat kebenaran daripada local council PBT. Jadi kesilapan homeowners sebab mungkin terlalu gairah untuk membuat sesuatu perubahan yang baru pada rumah sampai melupakan few step, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Jadi yang pertama saya nak cakap, homeowner kena mendapatkan pelan pembangunan untuk rumah mereka yang disubmit pada local council. Maknanya di Shah Alam ke, Sepang ke, sebagainya. Ya. Sekarang ada one stop center. So kita akan ada assist daripada arkitek-arkitek yang bertauliah, dapatkan khidmat mereka dan mereka akan bantu sampai submission yang didulus dapat dikeluarkan oleh mereka lah. So itu saja, very simple. Benda tu mudah tapi je. Semua pemilik rumah kat luar sana buat ke tak? Tolong komen sikit. Saya nak tahu ni, buat ke tak sebenarnya. Nanti ada yang bersuara dan ada berkata dekat sini, ya betul, nak rancang kita kena rancang dulu macam tu, kita kena jumpa, kita nak kena minta kelulusan dan sebagainya. Nak kena cari arkitek dan sebagainya. Tapi dekat situ semua pakai kos. Mungkin mereka mempunyai bajet yang agak orang kata tak banyak, tak mewah, tapi ada niat di hati tu. Dia berhajat nak buat. Yalah. Maksudnya malangnya kita dah pada tahun 2022 ya. Kos kita pada 2010 mungkin berbeza dengan 2022. Perancangan yang khusus perlu untuk membuat sesuatu perubahan pada rumah. Memang kena ada disediakan sedikit peruntukan pada arkitek bertauliah, fees yang sepenuhnya pada local council, supaya kerja-kerja mereka ni tak akan berlangsung dalam keadaan sia-sia. Perancangan seterusnya untuk kerja-kerja lain lah, kerja-kerja khusus seperti interior dan sebagainya. Perlu ada. Kita kena panggil yang pakar, sebab apa, dekat sinilah dia akan tolong kita untuk merancang. Sebab kalau anda dah buat macam tadi Cik Niza kata, tanpa disedari, batu-bata tu sebenarnya tiba-tiba kena roboh. Sedih. Mungkin Puan Ros boleh cerita dengan followers dengan Impianan dekat luar sana. Cuba cerita dekat sini. Tadi berputih mata. Macam mana you tak berputih mata? Beling-beling mata you tengok rumah. Okey. Sebelum kita semua nak dapatkan sesebuah rumah idaman, of course kena ada perancangan. Perancangan tu sangat penting. Sebabnya dari perancangan inilah akan terhasilnya apa yang kita nak ni. Second is budget. Semua orang tahu mestilah ada budget. Kalau tak ada budget, tak jadilah rumah idaman langsung kan. Mesti ada budget. So ni pengalaman kami sendiri, kami ceritalah kan. Macam mana kami buat rumah tu daripada kita start dapat kunci sampailah kita dah duduk sekarang ni. Cerita. Pada mulanya memang kami pergi dulu di tanah kosong tu dan kami akan tengok apa aku nak buat. So bila kami dah dapat idea apa yang kami nak buat dengan rumah kami, so kami plan untuk tambah lagi bahagian dapur. Jadi
benda paling penting yang hampa kena tahu, kena dapatkan kelulusan daripada PBT ataupun majlis tempat hampa tu. Betul. So macam kami dah submit, kami dapatkan arkitek punya pertolongan, kami submit pada PBT. Cumanya pengalaman kami sendiri, 2 kali permohonan kami ditolak. Dan kali ketiga barulah approve. Setelah kita ada sedikit ubah suai. Kali ketiga. Gigihnya. Gigih. Sebab nak rumah idaman. Memang gigih. Tapi macam Cik Nizam kata tadi, kalau dirobohkan, kos double. Nak naik pula. Ini kita jangan duk bagi kos jadi double, triple. Kita buat sekali jalan tapi mengikut perancangan lah. Dan benda ni semuanya perancangan dan ada bajet. Bajet tu penting. Bajet tu sangat penting. Dah dengar kan tadi kupasan daripada Encik Nizam ni apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Puan Ros pun dah cakap dah dekat situ tadi. Macam mana dia ni orang kata merealisasikan rumah impian anda dengan perancangan yang betul. Okey, jangan pergi ke mana-mana lagi. Nantikan dan tunggu. Saksikan. Dan sebab apa? Sebab saya nak bantu. Sebab tadi saya dah cakap dekat anda semua apa yang impian boleh bantu anda. Sembang Deko bersama Bank Islam. Jadi saya nak bawa anda, nak bantu anda dekat luar sana. Macam mana tadi? Bila nak kena nak kena buat renovation ni semua nak kena ada perancangan, nak kena ada bajet. Jadi terima kasih kepada Encik Nizam kerana sudi menyumbang sedikit ilmu. Sebenarnya ilmu tahu benda tu, anda kena ingat ilmu. Terima kasih banyak-banyak sebab ramai, jujur saya cakap ramai kat luar sana yang tak tahu. Benda tu simple. Cik Nizam nampak benda tu simple tapi mungkin rumit bagi mereka di luar sana. Terima kasih juga dekat Puan Ros. Jadi kalau siapa yang merindui Puan Ros boleh follow lah. Puan Ros boleh nak dengar tip-tip dia macam mana dia nak simpan. Dia nak simpan periuk dia pun dia hamak kat hampa. Tips hello hampa. Tips hello hampa. Jumpa lagi Mariam Syukur editor majalah Impian dalam segmen Sembang Deko anda. Semestinya Sembang Deko kali ini lebih meriah bersama Bank Islam. Jadi jangan ke mana-mana, tunggu sampai akhir kita punya segmen Sembang Deko pagi ini. Seronoknya Sembang Deko pagi ni bersama saya. Siapa lagi kalau bukan pengarah perbankan Bank Islam. So memangnya seronoklah pagi ni sebab Sembang Deko saya yang dibawakan khas oleh Bank Islam. Kalau anda nak tahu, Encik Zamri, pengarah perbankan pengguna Bank Islam ini akan menyelesaikan masalah pengguna kat luar sana, pemilik rumah. Macam-macam sebenarnya anda nak tahu kan. Mungkin Encik Zamri boleh kongsikan dengan saya sedikit tentang macam mana nak dapatkan rumah idaman. Pembiayaan untuk pengguna dan pemilik rumah dekat luar sana. Macam kita tahulah, kita ni nakkan rumah idaman katanya, nak rumahku syurgaku. Semuanya kos dia memang syurga lah. Kan? Jadi macam mana anda nak dapat? Macam tadi kita dah kupaskan, kita kena merancang. Tadi macam mana siapa yang nak menyelesaikan bila kita dah rancang? Mungkin Cik Zamri boleh bantu saya sebab mungkin ramai kat sana dia kata nak buat pinjaman macam mana lagi ni kalau dah ada banyak sangat hutang di keliling pinggang ni. Mungkin Bank Islam boleh bantu. Terima kasih Cik Yam. Kita di Bank Islam ni kita ada pembiayaan, ada banyak pembiayaan konsumer ataupun pembiayaan pengguna. Antaranya ialah house fixed asset ataupun HFA ataupun personal financing ataupun kita ada juga untuk credit card. Macam soalan daripada Cik Yam ni ialah kita kena tengok customer tu, contoh kalau dia beli rumah baru, rumah tu kita tak boleh value lagi. Kita gunakan, kita boleh suggest, kita akan advise customer tu untuk ambil personal financing. Personal financing tadi macam Cik Am juga tanya, kalau dia ada hutang tu macam mana. Normally kita di Bank Islam, kita ada buat advisory pada customer lah. Kata dia ada hutang tu ada banyak bank lah, sekarang dia ada hutang banyak bank. Jadi kita ambil satu personal financing dengan Bank Islam, kita settlekan hutang-hutang lain tu dan lepas tu lebihan daripada hutang lain daripada personal financing tu digunakan untuk renovasi. Tapi customer biasanya bila datang kepada kami, dia nak tahu berapa kos yang dia nak buat tu, cukup ke tak atau kos dia nak buat tu. Jadi itu benda-benda tu yang customer yang
decide sendirilah. Kita punya part, kita tengok pada customer tu punya kelayakan. Kelulusan tu based pada customer tu punya kelayakan. Yang kedua, kalau misalnya customer tu is a rumah yang nak direnovate tu is a rumah lama ataupun rumah yang sedia ada. Contoh, katalah dia beli rumah tu pada tahun 2010. Harga dia 200,000. Tapi sekarang dah 2022. Jadi bila dah 2022 ni, jadi value dia dah naik. Mungkin dia jadi 400,000. Jadi bila pihak bank, dia akan call valuers, dia akan check alamat ni, rumah jenis ni, double story, single story apa semua. Daripada situ yang dia dapat tu berapa value dia akan bagi tu kepada customer. Oh cik, rumah cik dah 400,000. 400,000, hutang ada 100,000. 300,000 tu kita akan gunakan untuk consolidate hutang yang sedia ada yang dia dengan bank-bank lain. Lebihan tu yang kita bagi kepada pelanggan untuk dia buat renovasi rumah. Tapi kalau dah dapat yang lebih tu jangan pula seronok. Yeah. Tak jadi buat renovasi, dia buat benda lain. Kan itulah yang selalunya masalahnya. Pemilik dekat rumah. Ingat ya, kena dengar pesan Impiana ni dalam segmen Sembang Deko ni. Cik Zamri, betul ke saya dengar ni Bank Islam ni bukan saja nak bagi pembiayaan, buat bagi finance dekat pemilik rumah kat luar sana. Katanya sekarang ni tengah hangat dengan kempen My Dream Home 2.0. Sebab saya pun nak tahu sebenarnya apa sebenarnya kempen My Dream Home ni. Apa yang My Dream Home ni boleh bagi dekat pemilik rumah dekat luar sana. Macam mana nak sertai, sebab saya nak join ni. Okey, betul Cik Yam. Kita di Bank Islam ada My Dream Home Campaign 2.0. Kempen ni bermula pada 1 Disember 2021 sehingga 31 Ogos 2022. Sempat lagi lah ni. Sempat lagi. Jadi syarat-syarat kempen ni ialah minimum pembiayaan RM250,000 ke atas. Sama ada beli rumah ataupun refinance rumah. Kalau tepi yang kurang? Kurang tu boleh ambil financing kita tapi tak layak untuk kempen. Jadi siapa rasa nak join dengan kempen My Dream Home 2.0 ni, kena ambil pembiayaan RM250,000 ke atas. Ya, betul. Okey. Dan hadiah menarik, sangat menarik. Okey, hadiah pertama ialah RM250,000. Dah pinjam 250, dapat lagi? Dapat lagi, dia layak untuk dapat hadiah pertama. Okey, hadiah kedua dia pula RM50,000. Wow. RM50,000 dan hadiah ketiga RM25,000. Di samping tu kita ada sekarang ni di Bank Islam kita ada 5 wilayah. Hadiah cabutan untuk wilayah setiap suku tahun. Jadi ada setiap pemenang, ada 5 pemenang untuk 5 wilayah. Jadi setiap pemenang tu akan dapat setiap suku tahun RM10,000 setiap satu. Jadi layak. Jadi macam Cik Yam ni, Cik Yam duduk di mana? Asal di mana? Berasal di Perak. Dia ikut IC ke? Kalau apply kat mana? Kalau apply kat Perak, boleh dapat untuk Perak, Northern ada. Mungkin Northern, bahagian Northern atau bahagian Utara, mungkin Cik Yam salah seorang pemenang ni. Mana nak tahu kan? So jadi saya tunggulah Bank Islam dekat Perak, tunggu saya balik. Saya balik kampung nanti, saya pergi apply kat sana. Macam tu. Kalau ikut ke IC, saya duduk Shah Alam. Shah Alam. Kan? So Bank Islam Shah Alam tunggu saya. Okey. Nampak tak menariknya topik yang kita kupaskan, segmen Sembang Deko yang dibawakan oleh Bank Islam ni. Jadi jangan lupa saksikan episod yang akan datang. Topik-topik yang lebih panas, topik-topik yang lebih hangat untuk anda di luar sana. Kalau anda nak tahu, seronok tak? Macam saya kata, sememangnya best sangat Sembang Deko yang dibawakan khas oleh Bank Islam ni. Sebab apa? Sebab Bank Islam akan bantu anda. Dan akan mengupas. Ini baru sikit, baru je bagi orang kata mukadimah, permulaan macam mana, apa yang Bank Islam boleh bantu. Banyak lagi yang anda akan dihidangkan. Lepas ni anda orang kata memang seronoklah. Orang kata anda dah tahu prosedur apa yang boleh buat, dekat mana nak dapat, siapa yang boleh bantu. Terima kasih Encik Zamri kerana kongsikan tips-tips macam mana pengguna dan pemilik rumah dekat luar sana yang boleh Bank Islam bantu sebenarnya. So tak payah diorang pening-pening kepala, orang kata nak cari siapa yang boleh bantu, macam mana diorang nak buat. Sebenarnya segalanya berada di Bank Islam. Bank Islam dapat membantu. Jadi jangan lupa tunggu dan saksikan lagi Sembang Deko bersama Bank Islam dengan topik-topik yang lebih panas dan lebih menarik.